أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الحشر والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sedang penonton yang bersama dengan kita malam ni lebih kurang pada peringkat awal 80 orang. Mana-mana yang masuk, pakak-pakak kita share, kongsi, semoga-moga orang yang lain tak dapat maklumat lagi boleh bersama dengan kita dalam majlis yang agaknya istimewa malam ni. Kita bersama dengan Al-Fadhil Babasuh kita. Semoga-moga dirahmati oleh Allah. Kita berada dalam majlis ilmu, dalam majlis berzikir. Semoga dirahmati oleh Allah, dinaungi oleh para malaikat Allah. Yang Nabi SAW senantiasa sebutlah kelebihan menututi ilmu ni banyak sangat. Banyak hadis berkaitan dengan kita bersama dalam majlis ilmu ni. Dapat keampunan Allah, dapat istighfar daripada malaikat. Allah Ta'ala bukakan hidayah kepada mereka-mereka yang berada di dalam majlis-majlis ilmu. Itu semua kehebatan, itu semua perkara yang istimewa lah kalau kita berbanding dengan orang yang jauh daripada majlis-majlis ilmu agama Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat. Yang ni kita buat dalam malam ni sebagaimana hak kita duk buat apa panggil kata forum ataupun kita buat sekaya kita boleh menikmati ataupun menghayati kita ada pada tahun baru ni. Lepas mari 2 hari dah, malam ni malam yang ketiga. Malam ni malam yang ketiga dah kita duduk pada tahun yang baru. Yang sedia kita maklum, tiap-tiap kali masuk tahun baru, jiwa kita, semangat kita dan niat jihad kita kepada arah-arah yang baik. Jiwa kita kena baru kata. Bukan masa lalu saja kosong masa kita. Tak supa je. Tahun lepas dengan tahun ni sama saja. Tak ada perbezaan. Sedekah umur kita kau tambah mata. Kita tua dah pada tahun yang lepas. Amalan kita, kedudukan kita, akhlak kita dari segi agama sama. Jadi tak ada perbezaan. Lalu tu moleklah. Tiap-tiap kali masuk tahun baru kita buat ma'al hijrah majlis supaya kita ingat peristiwa Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah tu. Allah, kalau tak berlaku hijrah kita ni agak-agak sekarang ni tu agak orang sakit lah kita ni. Kecik mudah-mudah tak ada agama tu. Ni perjuangan Nabi, peristiwa Nabi berjalan daripada Mekah pergi ke Madinah supaya apa tu? Nak menegakkan agama Allah. Nak sabar agama hingga sampai seluruh pelosok dunia. Lalu tu tak melewatkan masa saya nak jemputlah Al-Fadhil Babasuh kita supaya beri pensyarahan tetap dengan kita nak menghayati, nak menambahkan semangat pada tahun yang baru ni supaya kita ada perubahan kepada arah yang baru, arah yang baik insya-Allah. Lalu tu assalamualaikum Babasuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar boy? Alhamdulillah, adalah kesihatan. Semoga kesihatan ni meratai semua umat Islam seluruh dunia.
Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin. Lalu tu amo nak pakai serah lah kepada babo supaya babo beri sepatah dua teteh berkaitan dengan bab hijrah, sangkut paut dengan peristiwa Nabi dah. Patut ada pengajaran lah tu. Dipersilakan babo kita, dipersilakan. Terima kasih kepada bapa mai kita, ayah mai kita di malam yang berkat, di malam yang penuh dengan keberkatan ni. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya zal quwwatal matin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fakana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ila imra'atin yankihuha au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berkat, di malam yang bagi peluang oleh Allah Ta'ala kepada kita dan kepada umat Islam seluruhnya. Maka alhamdulillah, malam ini malam yang merupakan malam yang bersejarah bagi kita, khususnya kepada anak rakyat, anak buah kita, umat Islam di 3 wilayah selatan khususnya dan umumnya ialah umat Islam seluruh dunia. Maka alhamdulillah, tiba pula tahun baru kepada kita, pada amba dan pada sidang penuntun, ayah-ayah, ibu-ibu semua, abang-abang, kakak-kakak semua yang berada di tanah air kita khususnya dan di mana saja umat Islam berada. Maka alhamdulillah, dengan tibanya awal hijrah ataupun bulan hijrah, bulan Muharram ni kita boleh mengingati bersama kembali pula muhasabah diri kita. Sebagaimana ayah mai kata saat ni lah. Jadi bila tiba masuknya bulan Muharram ataupun tahun baru Islam ni, kita sama-sama muhasabah diri kita. Kerana sejak daripada tahun baru tahun lepas, kini kita berada sampai ke hari ni, adakah kita ni menekat naik perubahan dalam kehidupan kita? Adakah kita hidup ni penuh ada hijrah kita daripada dulu sampai sekarang? Apakah perubahan kita di hari ini? Baik di segi ibadat kita, di segi amalan-amalan kita, di segi zikir-zikir kita, di segi kerja buat kita, baik kita boleh tahu sendiri. Maka tiba pula siapa pula tahun baru ni, insya-Allah kita mari muhasabah. Mari kita muhasabah diri kita pula-pula untuk nak mengingati bersama, kerana tahun baru Islam ni merupakan segala-galanya baru. Lebih lagi kita umat Islam ni hidup dalam musibah, hidup di dalam keadaan kita ni
susah payah di hari ni. Berasa kepicikan dan kesepitan kita pada hari ni ayat tu. Maka Amu akan cerita sikit sebanyak tentang peristiwa hijrah ataupun pengajaran dalam hijrah Rasulullah. Kerana hijrah Rasulullah ni memberi arti besar dan luas. Setiap bidang, setiap perkara kita boleh ambil pengajaran berlaku. Nak ambil di segi mana boleh berlaku. Nak ambil di segi dakwah Rasulullah. Ambil di segi para sahabat. Nabi kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Nabi kita dengan perjuangan menyebarkan agama Allah. Nabi kita hidup kepicikan di Mekah. Dan Nabi kita berhijrah ke Madinah. Ikut nak ambil di segi mana ayat Rasulullah ni. Setiap bidang tu boleh ambil pengajaran berlaku. Maka lebih-lebih lagi di hari ni kita naknya, kita selaku umat Islam di hari ni yang paling penting sekalinya, panggil sedia bekalan untuk nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita naknya peristiwa dalam hijrah sebagai semangat, sebagai panggil untuk nak sumbangkan semangat kita beribadat kepada Ta'ala, beramal ibadat kepada Allah Ta'ala. Ya ni lebih lagi ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian. Kerana hijrah Rasulullah ni memberi arti besar kepada kita. Bahkan sejarah hidup dia daripada kecil dia sampai ke dia rumah tangga ni besar sekali dalam kehidupan dia. Yang kita umat dia ni boleh ambil buat pengajaran, ambil buat dalam guna dalam hidup kita. Khususnya Nabi kita di masa kecil. Masa kecil. Di masa kecil ni Nabi kita ni habis-habis derita, habis-habis kecewa nak ayat dalam hidup dia. Kerana masa Nabi kita daripada kecil lagi umur 8 tahun ni. Umur ni tahun, umur 2 bulan dalam perut ibu tu, ayah dah mati dah meninggal dah. Bila tubik ke dunia pula umur ni tahun, baru mari kelik duduk dengan ibu. Baru Aminah tu mula fero dengan secara duduk di rumah dia. Sebelum pada tu duduk dengan orang mengasuh, duduk dengan orang fero dia. Tak ada duduk dengan ibu dah. Bila duduk dengan ibu dah, umur ni tahun sampai ke 8 tahun. Umur ni tahun tu, ibu mati pula. Setelah Aminah tu hijrah, setelah Aminah tu melawatkan ahli keluarga dia di Bani Najjar, tiba-tiba Aminah tu mati. Tak ada berapa bulan kali Nabi kita duduk dengan Aminah sendiri dengan ibu dia. Tu. Ni tahun umur Nabi kita ni tahun tu kelik mari duduk di rumah. Kelik mari duduk di rumah dengan dengan ibu dia dengan Aminah. Dalam tahun tu lah juga. Aminah bawa Nabi kita pergi ke rumah. Kelik ke rumah keluarga dia di Bani Najjar. Kerana lamanya Aminah tak kelik. Sejak daripada perut besar dulu, mengandung dulu. Sehingga dia saling ke Nabi kita, beranak ke Nabi kita. Baru itulah dia keliknya umur Nabi kita ni tahun. Tiba-tiba dalam lakah kakinya kembali ke Mekah. Kelik daripada ziarah kubur, ziarah ahli keluarga Aminah nak mengenalkan, nak ta'aruhkan anak dia ni. Sebagai Muhammad anak lelaki dia ni. Anak Aminah ni. Dia mengandung dulu ni. Tu. Tiba-tiba Aminah jatuh sakit di tengah jalan di kampung Abuak. Meninggal lah. Ketika tu Nabi kita umur ni tahun. Aminah meninggal dapat mata. Dapat mata Nabi kita. Budak kita bayarkan. Umur ni tahun. Ibu meninggal. Ibu mati dapat mata. Ibu mati dapat mata. Duk panggil Muhammad. Kau tak rok. Nabi duk tengok cokor mama dia. Ini cuba kita bayarkan seorang anak dan yang matinya ibu di tengah jalan. Baru tengah duk kasih sayang. Tengah duk kasih sayang. Tu. Tengah duk kasih sayang tu. Allah meninggal. Dalam tahun tu lah. Dalam tahun tu lah tu meninggal lah. Tu. Meninggal pula, mati pula tak payah mata. Tak payah mata Aminah. Aminah boleh tengok ke Nabi kita tengok mata putih. Kau tak rok. Akhir sekali sakrat. Panggil sakratul maut. Tarik nafas lah tengok ke anak dia. Anak baru klik-klik ya. Baru berapa bulan dia tidur duduk dakak. Duduk tidur berapa bulan ya. Nak ayat tak anak ni. Masih dalam keadaan sayang, kasih dan sayang nak ayat tu. Rindu kepada anak. Kerana baru boleh fero ya anak jatuh. Tiba-tiba ibu meninggal. Ni panggil nasib Rasulullah
seorang Nabi dan Rasul, pemimpin dunia ni sejarah hidup dia. No, ayat tu. Kita biasalah. Kita ni biasa je. No, ayat tu kita ni biasa. Kita orang biasa, orang Ramadan ni biasa benar. No, ayat tu. Kesusahan, no, ayat. Derita tak derita Nabi kita sekadar tu. Sebab tu, kita kena ada lah sejarah Nabi dalam hidup kita. Sejarah Nabi ni lah sebagai penyejuk hati kita dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dalam kesusahan kita, dalam bala kita, dalam segala-galanya. Tu nak ayat atas contoh Rasulullah. Setelah itulah barulah duduk dengan Tok Cik dia dengan Abdul Muttalib bawa. Daripada umur 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun mati pula Abdul Muttalib. Tok Cik mati pula. Tok Cik mati pula. Cuba kita bayarkan. Cuba kita renungkan benda tu. Baru umur 8 tahun Tok Cik mati pula. Itulah pak saudara dia ambil Pharaoh. Ayah Sayyidina Ali ambil Pharaoh. Pak nakir dia ambil Pharaoh. Abu Talib pun ambil Pharaoh lah. Tak ada seorang habuk dah nak ambil. Rumah ada tempat duduk. Tapi orang nak cara, nak menanak, nak gapo tak ada. Pas budak umur 8 tahun pandai gapo. Kalau kita learning nak kerja tak boleh lagi lah. Nak motong kau, nak buat rumah kau, nak buat gapo kau, nak gaul seming kau. Tak pandai lagi umur 8 tahun. Itulah pak saudara dia ambil. Ayah Sayyidina Ali, Abu Talib. Nak ayat tu, kesian belah kepada Nabi kita ambil Pharaoh. Daripada umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Duduk dengan dia ni, bui makan lagi, pakai lagi. Nak ayat tu. Sehingga Nabi kita mana? Hampir 25. 25 menikah Khadijah. Tu. Duk jaga Nabi kita, bui makan Nabi kita. Sehingga Nabi kita tu, hijau Khadijah mula-mula. Nak berdekari daripada pak saudara dia tu. Nak kerja sendiri dah, puas dah kerja dalam Mekah ni. Kerja Pharaoh kambing, jahit kasut ni puas dah. Nabi kita. Minta nak kerja luar negara pula. Itulah Abu Talib minta Khadijah jadi anak kali. Pergi minta Khadijah, jumpa Khadijah minta kerjanya untuk Nabi kita. Anak saudara dia hak hidup Pharaoh tu Muhammad tu nak kerja Khadijah weh. Ada ke tak kerja mu hak lebih-lebih. Hak lebih-lebih nak jadi anak kali mu. Tu Khadijah terima Nabi kita jadi anak kali dia. Tak berapa lama Nabi jadi anak kali, di situlah peristiwa besarnya, berlakunya, panggil jatuh cintanya Khadijah kepada Nabi kita. Kenapa? Kerana perangai baik. Ini pun pengajaran banyak juga kita nak ayat kata. Pengajaran banyak. Kita boleh ambil pengajaran dalam kerja buat kita nak ayat. Kita kena beramanah dalam kerja. Nak ayat atas Nabi kita ni, dia orang susah, yatim piatu. Tapi kena ayat atas perangai dia tu comel. Sehingga token ni jatuh hati nak ayat. Apa kita mana nak jadi lagu tu? Nah, kerja dia nak jadi anak koli orang siapa token jatuh hati ni payah juga. Tu. Jatuh hati biasa, wid lebih tu biasa je tu token. Ni siapa gila tak boleh duduk. Siapa token waktu lelaki, ni cari di mana? Ni nak ayat tu luar biasa Nabi kita tu perangai dia. Nak tengok contoh muda-muda tu dah muda. Khadijah sedangkan Khadijah ditua pada Nabi kita dah. Tapi kebaikan Rasulullah nak ayat tu, amanahnya Rasulullah ni. Tu. Sehingga Khadijah saat ni tu jatuh cinta. Akhir sekali Abu Talib akhiran. Dalam kira Abu Talib juga menikah dua tu. Tu. Setelah menikah dah tu, Abu Talib tak ada cara dah lah. Muka Nabi kita menikah orang kaya dah. Tapi dalam jaga di bawah jaga dia lagi. Setiap lakah Rasulullah tu turun wahyu daripada apa ni di Mekah saat ni tu, bila Rasulullah tu berumur 40 dah tu, bila turun wahyu jadi rasul dah, Abu Talib duk kawal lagi, duk jaga lagi. Nabi kita berdakwah daripada hari pertama sampai ke Nabi kita saat ni tu hijrah. Sebelum nak hijrah sehingga berlaku peristiwanya Isra' dan Mi'raj. Sebelum Isra' dan Mi'raj sikit itulah ketika umur Nabi kita 50 barulah panggil Abu Talib meninggal dunia. Maka peristiwa di celah-celah tu Allahu Akbar. Ayah nak ayat kata Nabi kita ni kok. Habis-habis susah nak ayat tu. Di makian nak ayat tu bila orang bawa agama kebenaran ni memanglah gebah bangun. Ni nak ayat pengajaran dalam jejak lakah Rasulullah. Kehidupan Rasulullah. Ambil di kecil siapa ke umur 50 di Mekah. Umur 50 di Mekah saat itu Abu Talib pun meninggal lah. Setelah Khadijah tu meninggal. Dua-dua tu meninggal. Nak bolehkan Nabi kita saat ni ialah dia Isra' dan Mi'raj. Itu di antara sebab-sebabnya. Karena Nabi kita hidup dalam derita.
dalam susah, dalam pening, dalam serabut. Itulah Allah Ta'ala akadkan Nabi kita Isra' dan Mi'raj. Sebagai nak tahu ke Nabi kita bahasanya Allah Ta'ala maha kuasa Muhammad. Mu jangan bimbang walaupun Abu Jahal walaupun seteru Islam siapa ke rumah mu. Walau dia duk kejar dia dah hambak mu, dia duk gapo sekalipun, mu jangan bimbang ya Muhammad. Mu jangan berasa lemah Muhammad. Aku nak mu tengok kekuasaan aku. Hak dunia ni mu tengok dah. Tapi aku nak tengok hak atas tu. Hak mu tak pernah tengok lagi. Mu biasa jejak lagi langit lagu mana. Langit ni buat dengan gapo nama. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, siapa ke langit yang ketujuh, siapa kepada Sidratul Muntaha, siapa kepada arah, siapa kursi, siapa ke syurga, ke neraka, gih ability. Nah, tu nak ayat tu, kekuasaan Allah Ta'ala, dia tunjuk pada Nabi kita, nak akadkan semangat Nabi kita, supaya nak terus pula perjuangan dia. Kerana besar perjuangan Nabi kita. Ini Nabi kita bawa agama. Ini pun mengajar banyak kepada kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, yang mana kita di hari ni, kita hidup ni hari ni nak ayat tu, kita susah sekadar nak makan ya. Kita susah sekadar nak makan ya. Susah sekadar nak pakai. Tapi sebenarnya bukan susah sangat kali. Tapi tu orang kita ni, apa kita habis-habis tomok nak ayat tu kehidupan. Berasa susah. Sebenarnya seni. Jauh dengan Rasulullah. Hari ni orang pakai coli tu jauh dengan Rasulullah. Tak usah kata kereta. Ayat tak orang pakai coli tu, hari ni lebih pada Rasulullah dah. Nak ayat kata, sebab kehidupan orang learning dengan Rasulullah. Rumah tak kena kecek. Rumah kita duduk hari ni lebih pada Rasulullah teruk. Rasulullah hafal pelepas taman dia tidur. Buat katil, buat lembek, buat hamparan dia. Sehingga tak belakang Nabi bila bangun tidur, nampak bekah lah. Bekah. Tak bekah kena kawan pelepas taman je. Tak ada tilai, tak ada katil kali. Noyak tu. Rumah Nabi kita berapa mik je? 2, 3, 4 mik, 4, 5 mik je. Noyak tu luahnya. Oh, kita hari ni tepat tak kereta tu 12 mik dah. Siapa hayat duk telur. Siapa serati bertelur 2, 3 sarang noyak tu. Noyak tu besar gitu. Ni nak ayat tu kesusahan Rasulullah, korban Rasulullah, pengorbanan Rasulullah terhadap agama. Dia tak utamakan benda-benda lain. Melainkan ialah agama. Agama dia sebagai utama sekali dalam hidup dia. Sebab tu Rasulullah bila sempurna agama, tak ada tinggal dah. Tuhan cabut pergi selalu dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nak cerita kata bila sempurna dah agama, Allah Ta'ala pun ambil lah Nabi kita. Ambil tengah-tengah sahabat duk kasih. Tengah-tengah sahabat duk kasih. Masih lagi sahabat tak puas dengan Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala dah kasih dah, ambil perak dah. Sebab tu peristiwa kematian Rasulullah. Di hari dia mati, Allahu Akbar. Riuh dalam masjid. Teriak habis. Teriak habis. Nak masuk rumah Nabi, nak tengok talih rumah Nabi sepik pada anak beranak dia ya. Nak masuk talih, duduk dalam masjid. Teriak. Sehingga duk mengatak, sehingga Serina Umar sakit hati dengar. Pakat duk kata Muhammad mati dah, Rasulullah mati dah, nak tupai siapa dia pula, Rasulullah tak ada dah. Sehingga Serina Umar tak si dengar kelimuh kata Rasulullah mati. Dia tak terima. Serina Umar ambil pedang, masuk di masjid, siapa dia kata Rasulullah mati. Aku nak kerak tekak, siapa dia kata Rasulullah mati. Tu nak ayat kata, cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Tu. Ini nak ayat pengorbanan Rasulullah. Daripada awal sampai ke akhir dia, itulah bila sempurna agama. Tapi di tengah-tengah perjalanan Rasulullah, di tengah-tengah dakwah Rasulullah, Allahu Akbar, penuh dengan kepahitan. Penuh dengan kesusahan. Rebah bangun ayat. Kalau jatuh, habis jatuh. Kalau tino, habis tino ayat tu. Makan tak ada kira dah. Cuba tengok Nabi kita sobar tak sobar. Di antara banyak mana Nabi duduk di Mekah. Orang wak nyanyo. Di antaranya orang wak nyanyo ke Nabi, wak nyanyo ke Nabi kita nya. Nama apa tu? Ibnu Mu'aid. Ibnu Mu'aid saat ni tu. Dia wak nyanyo Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ni, dia capok ke apa? Belulai. Dia capok, dia pekong, dia tahu belulai, utar. Sekali dengan najih-najih ke atas Nabi kita, Nabi sedang duduk sujud, duduk semaya dekat Baitillah. Ni catatan sejarah no ayat tu.
apa ni ketika tu musyrikin Mekah saat ni tu ya sehabis-habis benci kepada Rasulullah. Uqbah bin Abi Mu'ayth dia capok sekali belulai utar orang baru sembelih saat ni sekali dengan haji sekali dengan air kecil sekali dengan perut apa ni haid saat ni tu. Nabi tu dia sujud tu. Tu. Dan Abu Jahal sendiri no ya. Ketika Nabi kita duduk tawaf 4 keliling. Nabi kita duduk tawaf di Baitillah tu 4 keliling. Baru boleh 4 keliling baru. Dia heret senjah kain Nabi kita dekat-dekat nak suku. Dekat-dekat nak suku. Tu nak ayat kata, tu Abu Jahal sendiri. Tu Nabi kita. Bos apa 4 keliling je baru. Abu Jahal mari senjah nyom kain saat ni tu. Tu. Lalu itulah Abu Bakar. Abu Bakar mari terengih di atas Abu Jahal saat ni. Tu di antara nak ayat tu. Dan di antara lagi siapa dia? Hak bengih-bengih di Mekah tu. Umayyah. Umayyah sendiri. Umayyah bin Khalaf. Hak apa? Hak godeh, hak azab, hak seksa kan, iaitu Bilal Ibn Rabah. Kerana Bilal Ibn Rabah saat ni tu jadi hamba dia. Bila Bilal tu senyap-senyap pergi mengucap 2 kalimah syahadah dengan Rasulullah. Bila tu tengah hari, bila orang Arab tu tidur belaka. Panggil Qailulah. Tidur sikit tengah hari tu, dia curi pergi mengucap dengan Nabi kita masuk Islam senyap-senyap. Tiba-tiba nampak oleh siapa dia? Oleh mata gelap dia. Ketika tu Umayyah duk sorak dengan Abu Jahal di Darun Nadwah, di sepa dia. Tiba-tiba mata gelap dia mari cuek mak. Dia tengok Bilal saat ni tu klik mana mata lolah-lolah sebab dia curi tu. Dia turun mari pegang tangan Bilal tanya. Tanya Bilal pun mengaku kata dia dah Islam dah dengan Nabi kita. Tu Umayyah. Umayyah ni pun terkait Nabi kita juga. Terkait atas Nabi kita tolak. Terkait Nabi kita. Bila Abu Jahal lari dah, Umayyah mari terkait atas Nabi pula. Maka Abu Bakar pun, tu. Ditolak oleh Abu Bakar. Nabi pun kata, "Ama wallahi la tantahuna hatta yuhiqqa bikum iqabuhu ajila." Nabi kata, dia kata demo ni tak akan beradu. Insya-Allah tak lama lagi akan jumpa dengan azab lah. Tak lama, azab akan segera. Ni nak cerita kata. Maka Umayyah ni kita tahu dah kata dia mati mana? Mati di Perang Badar. Siapa dia bunuh dia? Bilal Ibn Rabah. Dia kacik gigi kerak dah. Tika Perang Badar. Tika Perang Badar nak ayat tu. Orang kata sahabat lain kata, "Kau lu Bilal jangan bunuh lagi. Kau lu. Kita makan nebuh. Kerana Umayyah ni orang sedegah dalam Mekah. Orang kaya dalam Mekah. Tapi Bilal tak boleh duduk dah. Kerana ketika dia ingat ketika dia azab Bilal, ketika dia menyeksa Bilal. Belum Bilal nak merdeka oleh Abu Bakar. Abu Bakar lah panggil orang merdeka kan Bilal Ibn Rabah. Daripada jadi hamba Umayyah bin Khalaf. Ni nak cerita kata Allahu Akbar. Ni perjuangan Rasulullah nak ayat tu. Sebab tu kita kena muhasabah klik pada hari ni banyak sekali lah nak ayat tu. Jadi setiap tahun kita kena muhasabah. Kembalikan hisap diri kita semula. Paling belakang tengok. Adakah kita ni berkesan dengan agama? Agama dah hari ni tak ada dah. Kita kena letak agama depan sekali. Kerana agama ni tak ada. Agama lah akan bawa kita ke alam akhirat lagi ke datang. Dengan seni, dengan selamat, dengan segala-galanya nikmat dan rahmat Allah Ta'ala duk tunggu kita. Bermula daripada alam barzakh. Maka Rasulullah sebagai contoh dan tauladan kita. Begitu juga Tuhan pun duk cerita. Tuhan duk cerita dalam Quran. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah. Tiap-tiap umat ni Tuhan bakit rasul berlaku. Tiap-tiap rung ni Tuhan bakit rasul berlaku. Tapi kerja dia tak adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Kerja dianya ani'budullah, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, ajak orang sembah Allah, ajak orang beriman kepada Allah. Dimakialah kita di hari ni. Khususnya kita duduk di akhir zaman dah. Kita ni hujung benar dah. Kalau ekor ular tu hujung lik tak ada apa nak kosong dah kita ni. Kerana apa? Kerana di hari ni kita tengoknya muncul belaka dah. Alamat-alamat yang Nabi duk cerita sebagai kata alamat surah tu habis licin dah. Lama dah benda ni kita tak sedar je. Orang berzina lama dah. Orang deraka duit berapa? Lama dah. Kalau kita duk nampak sehari dua ni je kita berasa riuh sikit. Padahal benda ni lama dah. Orang makan benda haram. Lama dah.
Orang duk nego benda tak comel benda banyak dah. Orang mabuk, orang ada main zina kata, tak nak kerja dah. Lama dah. Hari ni hari akhir dah nak ayat. Sebab tu bala macam-macam di hari ni tu hai waktu kita. Hanya sedar tak sedar. Tunggulah di hari ni. Lebih-lebih lagi corona duk dapat kita, duk dapat tangga kita, duk anggur mulut merah. Ni kata sedar lagi habis dah. Habislah hari ni nak ayat kata sedar lagi. Kiki di corona tegak mampu lah nak ayat tu. Sebab tu lah dari hari ni kan tak ada muhasabah diri kita lagi, tak kembali ke jalan, tak kembali lagi ke pakai jalan. Pandai kata hari ni sudah pun terlewat banyak dah kita. Terlewat banyak dah, tak temu sejik lagi, tak temu balasah lagi. Tak ada lagi duk kecek hak ugamu. Bila orang kecek ugamu akik punggung gi, habis dah, tak ada masuk dah. Tak ada masuk dah. Kita ni saat-saat habis dah. Seolah kata kita ni malikil maut duk mari tu Allahu Akbar. Bahasa dekat. Ambo ni bahasa dekat ada dah. Sebab tu nak cerita datang hari ni cuba tengok. Khususnya bagaimana Nabi duk cerita kata Allah Taala akakkan orang-orang alim. Orang yang reti-reti sikit hari ni. Tak ada alim mana kali mati. Hak alim benar tu mati lama dah. Hak bopok pun hari ni mati juga. Hak bopok pun. No, ayat kata kita tak masuk dalam alim ulama kali tapi ayat kata reti seka dua pun ayat kata. Allah, hari ni tengok, dengar orang tu meninggal, orang ni meninggal. Bukan kata kita di Petaling saja tak. Di Malaysia ko, di Indonesia ko. Lapis kiai, lapis tuan guru, no ayat kata. Lapis doktor, lapis profesor, no ayat. Tu hai ambil. Akhir tinggal hak tak apa nama. Ni no ayat hak Nabi duk cerita di akhir zaman, itulah di antaranya. Maka peristiwa hijrah Rasulullah ni, kita tengoknya, hak sebenar kita tengoknya, hak besar sekali peranan, hak penting sekalinya, mengajakkan manusia kebaikan. Itulah hak paling kita boleh ambil fokus lalu dah. Tu. Kerana makna hijrah ni kita telah maklum dah. Orang duk kecek apa hijrah, makna tu, makna ni semua. Pendek kata kita nak perubahan. Tu hijrah kita dak. Kita orang kampung ni nak perubahan. Tak ada muka lain dak. Nak perubahan. Tapi perubahan ni ke arah baik. Nak perubahan ke arah baik. Ke arah cermelang. Ke arah yang begitu comel sekali dalam hidup kita. Apa panggil husnul khatimah. Husnul khatimah. Walau tak mati lagi pun, apa panggil husnul khatimah. Mana penghujung kita tu baik. Learning kita ke arah baik dah. Ke arah baik. Sehingga kita akhirnya hayat kita, hari kita sakratul maut. Hari kita hamuh nafas kali terakhir, waktulah kita nak sekalinya, hujung kita panggil hujung yang baik. Maka di hari ni kita tengoknya, apa yang perlu kita sedar di hari ni. Amba nak setuh sikit. Padahal benda ni lama dah. Kita baru, bila tahun baru, kita baru. Hak besar sekali di hari ni. Hak besar sekali di hari ni, anak muda-mudi kita. Apa panggil generasi baru. Hak ni penting sekali. Generasi baru, anak muda-mudi kita. Kerana demo ni nak panggil tukar penyambut. Pengganti. Yang mana hak tua-tua meninggal dah. Baik tu Imeh, tu Khotik, tu Bila, tu Nebel, tu Semenir, Nayuk, Oboto, siapa dia saja dah meninggal dah. Siapa dia nak jadi pula? Demo ni. Demo ni hari ni lah panggil sebagai pengganti lagi ke datang. Generasi yang ada di hari ni. Maka di hari ni yang kita nak sekali, nak kerja sama lah. Amo nak kecek mudah-mudah kerja sama. Baik guru, baik ustaz, baik tu guru, baik tu Imeh, tu Khotik, tu Nebel semua tu. Kita hari ni kita nak satukan tenaga kita ni untuk nak belakan muda-mudi kita. Kerana dia ni orang panggil paling penting sekali. Generasi baru. Apa ni? Anak sekolah kita. Hari ni nak setuh sangat anak sekolah kita. Pelajar kita. Tak ada kira lah pelajar pondok ke, pelajar sekolah ke, pelajar tahfiz ke, pelajar apa, tak ada kira. Ni generasi baru ni. Pakat nawi pakat tengok belakang. Mung tengok hak mung, aku tengok hak aku. Baik di rumah, baik di sekolah, baik tempat belajar, tengok belakang. Aci seboleh-boleh. Kerana hari ni kita tengok. Sebab ambo duk kata lah. Sebab kita duk kecek belakang. Tok guru mana, ustaz mana, doktor mana pun kecek benda ni lah. Tu. Apa tu? Ya kita taruh kebimbangan besar sekalinya, demoning sebagai pemimpin lagi ke datang. Kalau demoning tidak ada agama macam mana kok dunia akan hidup lagi ke datang. Kenapa? Musuh-musuh agama di hari ni penuh.
Peracengih untuk nak menyesatkan umat ni banyak sekali di hari ni. Kita tengok di hari ni. Hari ni ada lagi walaupun apa panggil tiye tukak gogek-gogek tu ada lagi boleh tahan lagi. Tapi sikit lagi bila tak ada benda ni, Allahu Akbar. Macam air minum nasi makan. Mok siap merata tepat. Jadi orang tak heran sikit lagi. Badu dare dah. Pada dare mu dare aku. Ni benda bala yang nak mari lagi ke datang. Dengan sebab musibah dengan sebab mok siap akan Belanda di tempat kita dah hari ni. Apa kita nak tengok ya hari ni yang kita perlu kita bangun sekali. Muda-mudi kita, anak buah kita, anak sekolah kita hari ni, we pakat semaya belako, we pakat pergi sejik belako. Hak tu nak kali. Hak tu rak besar sekali di hari ni tak ada dah. Kenapa? Hak tak ada ketung kali pun tak ada pergi sejik, hak ketung tak nak becek dah. Hak duk ngaji ikut sekolah. Dah kereta tiap-tiap hari no ayat kata hidup mengaji tu. Tak payah dak pai berapa ya. Ramah tak ramah yak berluyuk. Sepuluh ramah dah. Yak seluyuk bergantung yak menoneng no yak atau pergi mengaji. Mengaji agama belaka. Mula dengan bismillah belaka. Tapi masa kelik di rumah ni, ngorek insya ni tak ada. Tak ada sungguh. Bukan tak ada walolok-lolok, tak ada sungguh. Ada setengah kampung, tak ada seorang hebuk. Kalau ada 3 orang pun hingga. Ni nak ayat besar sekali nak setuh. Nak wipuak kita pakat baiki belaka insya-Allah taala. We ada azami tahun baru kita Islam ni, kita cari perubahan yang terlebih baik. Walau nak kesal secara mana kita berusaha lah. Jaya tak berjaya bukan di tangan kita. Taufik dan hidayah Allah Taala menunggu benda tu. Hanya usaha pakat usaha lah. Ni besar sekali kita tengok sedih sekalian dah. Ni kita sini 3 wilayah. Di Malaysia, wallahu a'lam tak tahu. Di Indonesia tak tahu kita. Di negeri Arab kita tak tahu. Ni pelajar agama ni bukan ngaji sekolah tokpek dak ni. Bukan kita ngaji sekolah sial, sekolah tokpek, sekolah Cina, sekolah dah. Hak ngaji tu. Ngaji kalau bismillahirrahmanirrahim, syrah li sadri pagi-pagi tu. Duk baris nak ayat tu. Duk di mana ngorek dengan Isya tu? Hak 3 buah kereta suti kampung pergi duduk di mana? Larat tak boleh 3 orang, 5 orang duduk di mana? Ni kita kena kembali muhasabah. Hak ni mana tu siap di mana pun buat kita duk kecek belaka dah. Kau penceramah, doktor, ustaz, tutup guru, tuan guru mana pun duk kecek nak ayat. Ni kita perlu partner. Perlu partner. Paling padu benda ni we besar. Khususnya Tok Ime, Tok Khotik, Tok Bilal dalam kampung, Tok dalam kampung. Orang yang bertanggungjawab dalam kampung masing-masing ni, usahalah sedaya upaya. Berapa orang dalam kampung kita duk belajar agama di sekolah mana? Biar kita daftar dalam daftar kita, dalam kertas kita. Anak buah kita pagi-pagi ni ada berapa orang semua? Anak buah dalam kampung kita ni. Ambil di kelas 1 sampai ke kelas kelas 12. Berapa orang? Tu. Duduk sekolah mana kata? Anak siapa dia? Biar duduk dalam daftar kita. Kena ambil demo ni buat mesyuarat. Ambil demo ni buat kira. Ambil demo ni buat kecek sama. Demo ni dah sebagai pengganti kita dah. Duduk sekolah setara mana? Demo boleh Quran setara mana? Boleh bear. Hak boleh bear kita tak dia bear. Orang baca Quran sedap kita boleh latih dia di tu email. Letak demo ni. Latihkan demo ni belah-belah dah. Supaya apa? Supaya bila generasi hak tua ni mati, Tok Ime mati, Tok Khotik mati, Tok Bilal mati, tak payah kita duk raba-raba dah. Pakat ambil letak puak kena selalu dah. Kalau tak lagu tu kita tak tahu anak siapa boleh, anak siapa tak boleh. Ni sebab tu kita tengok perubahan tempat kita di hari ni panggil lambat sekali, lambat. Benda tak ada tapi tetap pandai nak guna. Kadang-kadang budak duduk sekolah ni Allah penuh tewah, boleh lama satu, boleh piala berapa kali dah. Tapi kampung tak tahu. Kata anak siapa? Oh, anak dia ni ingat Quran, anak dia ni sedapnya suara, anak dia ni baca Quran, masya-Allah. Boleh dituk email terawih. Tapi tak. Duk main hak daga tu. Sebab tu tidak ada perubahan kita. Sebab tu hari ni tengoklah kepada anak cucu kita. Gunakan anak cucu kita di hari ni. Kerana kebolehan mereka ni bukan biasa. Sekolah tempat kita ni Allahu Akbar. Masa nak jatuh air mata sekolah tempat kita ni. Seperti sekolah ni beribu-ribu nak kata. Tapi kelik di rumah ni tak ada.
Tak ada sungguh bukan tak. Amo penuh duk melawak, duk tanya tu email, tanya tengok keadaan suasana. Suasana tak ada. Ngorek dengan Isya tak ada. Subuh tak nak berkecek dah. Oh, subuh ni waktu sejuk ni bayar sikit lah. Ya. Lepas tu Zuhur dengan Asar ni dia duduk di sekolah dah. Dia duduk di sekolah dah. Peluangnya mengarik dengan Isya. Mana kawan pemimpin di hari ni, baik merupakan Tok Email, Tok Khotik, Tok Bila, juga Tok Nebel, Tok Ngulu saat itu, usahalah we anak-anak kita saat ni, we duduk di masjid. Minta semaya di masjid. Biar penusah di masjid kita naknya. Tu dia hari ni nak ayat. Hari ni tak boleh lah kita terkowik kita kata. Tapi bila habis dah segitulah keadaan kita nak macam tu. Nak macam tu nak ayat kata. Tu panggil ada perubahan lah. Kalau macam tu dah kita berasa mengharapkan kata suasana lagi akan datang ni, kita boleh percaya bahawasanya anak cucu kita boleh pimpin kampung. Boleh pimpin masyarakat. Kemungkinannya tempat kita nak akan jadi apa ni? Perubahan besar sekali. Di segi amal ibadat, di segi pemimpin, di segi apa ni majunya. Tak kira lah. Hari ni apa ni maju alak je. Hari ni alak tu merupakan maju. Bangunan maju, alak maju, tapi manusia tak maju hari ni. Tak maju hari ni kita tengok. Pasal apa? Masih berlumuk lagi. Masih berlumuk lagi, tak dapat kita menguasai lagi apa ikut kemajuan. Sebab tu hari ni orang kita guna kemajuan hari ni tak pandai. Tak pandai. Guna kemajuan saat ni tu jadi tak comel. Padahal sedangkan benda maju ni kita boleh guna comel dah. Tapi tak comel, tak pandai. Duk guna benda tak molek tu. Kalau ada handset, ada telefon sekalipun. Duk guna benda tak molek. Sedangkan benda ni orang buat guna, pas dunia mana dah benda ni. Tapi orang kita duk main kot dalam apa? Kot dalam getah, kat dalam hotel, duk main kat dalam rumah, duk selit, duk benda tak molek lagi. Ni kita tengok hari ni panggil lambat di segi ni. Pasal apa? Pasal di hari ni kita nak suluh. Kalau nak kecek mudah-mudah lah. Bukan nak kata mana-mana tak. Soalnya kata hari ni rumah kita ni duk badu menego. Duk badu menego. Kat baik pondok, baik sekolah. Pondok ni kita tengok kurang sikit lah. Menego tu kerana dia tak ada raih hua. Dia tak ada raih hua. Tok guru pun tak ada makan gaji. Tak ada makan gaji. Sekut habuk pun tak ada. Alallah ya. Tu nak ayat kata tok guru ni. Kita tengoknya. Tapi kalau tengok sekolah ni, dia banyak raih hua. Hasil daripada budak belajar tu, dapat hasil. Bila dapat hasil ni, hingga sampai terlupa matlamat kita. Dulu tak ada lah sumengi daripada kerajaan. Sehingga pondok sekolah nak mati tu, pakaklah ustaz-ustaz tutup guru, bawa beras bekal, bawa nasi bukuh pergi ngajar, tak ada gaji sekolah buk. Takut pondok tu mampu, takut sekolah tu mampu. Lah ni bila duit banyak, tak ada. Tak ada nak kali bela. Tengok dulu tu Allah takut agama mampu. Takut agama tu mati, takut lisuhnya. Orang dulu ya. Hari ni habis penuh dengan kemajuan, tak ada gapo dah. Tak ada lah. Tu tak ada gapo dah. Hasil ni nak ayat orang kita kelabu dengan kebendaan. Kelabu dengan kebendaan di hari ni. Sebab tu kita nak muhasabah. Amat tak ada kata siapa dia, tapi kita nak jadi sedar bersama. Carilah titik bersama untuk nak membangunkan ummah. Kerana Rasulullah hijrah Rasulullah tak ada ummah. Nabi bela kerana ummah. Kerana ummah. Ani abudullaha wajtanibut tagut. Nabi Tuhan royak siap dah. Tuhan bakit tiap-tiap kaum, tiap-tiap umat, tiap-tiap run. Saat itu adanya Rasul, adanya utusan dia. Tapi kerja utusan dia nya apa nama? Kerja utusan dia nya ialah ani'budullah, sembah Allah, beribadat kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan berjauh daripada kejahatan segala-galanya. Jadi ajak orang buat molek, dan lari orang buat tak molek, orang buat jahat no ya tu. Tu matlamat kita tak ada dah. Ni yang kita perlu sekali mengingati hijrahnya untuk nak muhasabah diri kita, nak baiki diri kita, nak sedarkan diri kita dengan keadaan kita yang telah lepas dah.
Itulah lebih kurang ayah main masalah secara pitah lalu masalah hijrah Rasulullah. Banyak lagi nak cerita kesedihan Rasulullah, gapo kesabaran Rasulullah. Tu banyak lagi duduk di Mekah, baik di Madinah sendiri nak ayat tu, perjuangan Rasulullah demi ummah. Ya, ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Allah banyaknya pengajaran yang kita boleh, walaupun dengan secara ringkas-ringkas, bapa kita menceritakan peristiwa hidup Nabi kita SAW daripada dalam perut lagi. Susahnya Nabi kita, setelah daripada tu lahir mari, meninggal ibu pula dari perut, meninggal ayah, meninggal ibu. Perjalanan hidup Nabi kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadi pengajaran bagi kita umat. Jadi pengajaran bagi kita umat, waktu mana kita ditipu oleh ujian, kita panggil kata ditipu oleh bala ataupun kesusahan, kita ingatlah junjungan kita Nabi SAW yang jadi teladan besar untuk kita ambil pengajaran. Dengan kesusahan yang Allah Ta'ala tipu. Tuhan ni, hamba dia waktu mana dia kasih, ya saya, ya uji. Susah. Itu cara Allah. Iza habballahu abdan ibtalahu. Waktu mana Allah menghendak Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia, Allah akan uji hamba dia. Maka kita dengar babosuh kita cerita dengan perkara-perkara yang sepatutnya kita ubah pada waktu kita panggil kata hijrah ni. Tahun baru dah ni, masa baru dah ni, lepas masa melalukan kita, supaya kita ambil pengajaran. Waktu belum pada 5 tahun yang lalu ni, kita tak bersama mana makna hijrah ni. Maknanya dalam 4-5 tahun lebih kurang ni je, jadi ada majlis ma'al hijrah. Belum pada tu, keduk kabar-kabar 10 Muharram, apa weh, bersurau. Maknanya kita tak ambil besar, tak ambil berat dah. Alhamdulillah sekarang ni 4-3 wilayah kita, suasana waktu mana ma'al hijrah masuk tahun baru, ya di show sikit. Ya disebar sikit. Masuk tahun baru dah weh. Esok baca doa masuk tahun baru. Sambut tahun baru. Lepas tu ada majlis-majlis ma'al hijrah, ada ceramah. Kalau lah tak kena dengan COVID ni, abosuh tak luar ni. Abosuh tak luar. Kena 2-3 tepat kata semalam-semalam. Allahu Akbar, tengok tu deh. Ini Tuhan nak uji kita puak-puak orang ahli-ahli berceramah boleh berehat kata ni. InsyaAllah lah kita pakak-pakak berdoa semoga Allah Ta'ala akadlah wabak bala tempat kita dan kita boleh bersama pula di tempat-tempat ceramah deh. Situ sini wabosuh kita ni tak ada luar pagi tengah hari. Nak oleh pagi tu 2 periye. Dah itu apa? 2 periye pagi tengah hari petang pula oleh malam pula Allah demi untuk kita nak menyampaikan maklumat agama-agama Allah kepada umat-umat, kepada saudara-saudara muslimat semua. Alhamdulillah banyak boleh kita ambil pengajaran walaupun dengan secara ringkas tak ni baba royak, boleh kita ambil pengajaran untuk bubuh atas diri kita masing-masing supaya moga-moga dapat berubah kepada arah yang baik. Walau mana Nabi SAW sebut, Nabi ada bersabda, al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi, patu wal muhajir man hajara ila ma nahallahu an. Atau kama qala Nabi SAW. Orang muslim ni, orang Islam ni ialah orang muslim lain selamat daripada perkataan dia dan selamat daripada perbuatan dia. Begitulah juga orang yang berhijrah ni, berubah ni, ialah orang yang jauh daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saudara-saudari penonton-penonton yang bersama dengan kita malam ni, lebih kurang hampir 900 orang, saat ni 800 lebih dah. Ni kurang turun sikit. Mana-mana yang bersama dengan kita belum lagi kongsi, kita kongsilah, share supaya saudara kita tak tahu banyak lagi boleh dapat bersama dengan kita malam ni. Mana-mana yang kongsi, kita boleh follow 2 ganda. Follow kita dengar 1, follow orang dengar dengan sebab kita share suku pula. Balah mana Nabi SAW sebut yang selalu kita dengar man dalla 'alal khair mislu ajri fa'ili, ataupun man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Itu senantiasa kita dengar dah. Allah Ta'ala nanti nak ganda semua follow kita. Walaupun dengan hujung jari kita share, kongsi supaya saudara kita tak tahu maklumat, supaya boleh bersama juga dalam majlis ma'al hijrah kali ni.
kita boleh ambil pengajaran supaya pengajaran inilah dapat hidayah daripada kita, yang panggil jadi asbab hidayah. Maka bila asbab hidayah dapat kepada kita, moga-moga Allah tambah satu lagi yang panggil taufik, boleh kita berubah kepada arah yang baik. Jadi kita nak beri satu perkara lagi kepada Babo Suh kita deh, supaya Babo Suh ni Babo beri semangat sikit Babo kepada saudara-saudara, khususnya tiga wilayah kita dan saudara kita sebelah Malaysia. Kerana sekarang ni bersama dengan kita, saudara kita sebelah Malaysia pun ada bersama juga ni. Mana-mana yang Allah Ta'ala uji dengan sebab COVID lah Babo. Kita kata nak kerja tak boleh, nak tubik rumah tak boleh, kena katuk kapung pun ada. Kena katuk negeri tu petahun dah katuk kapung, tak boleh buat kerja, payahlah, tak ada nak makan, katakanlah. Semoga Babo beri sikit semangat dan beri sikit supaya orang-orang yang diuji oleh Allah ni meningkatkan kesabaran dia, beri pangkat tinggi sikit. Moga-moga Babo beri sikit dipersilakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kembali lagi ke channel kita ni pada malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi di hari ini kita sedia maklum bahawa kita semua ni, umat Islam ke bukan Islam ke, seluruh dunia ditipu, dilandakan satu penyakit yang mana kita dok kenal kata COVID. COVID-19, Corona 19 yang kita telah maklum. Jadi memang benda ni benda yang mana Allah Ta'ala nak uji kita. Jadi sejak daripada umur Ambo dan umur sidang penutung sekalian, Ambo rasa tak siapa dia jumpa lagi lah. Hanya kita duk dengar saja hadis Nabi yang duk cerita penyakit ta'un di masa dulu. Di masa lampau, di masa Rasulullah dan masa sahabat. Khususnya di masa Sayyidina Umar sendiri. Penyakit ta'un masa dulu. Sebab tu ada hadis Nabi yang duk cerita tentang ta'un. Sebab tu ada hadis cerita ta'un ni. Jadi penyakit ta'un, penyakit yang mana dilanda sekarang ni, kita berada dalam kesepitan, ada di dalam kesusahan. Di hari ni tak ada arah nak gamuk no ayat tu. Baik, ya di hari ni kita tengoknya Allah Ta'ala uji saat ni. Ketika kita ni panggil email kita ni kurang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu besar sekali kita tengok hari ni. Kerana orang kita di hari ni seolah kata email orang kita di hari ni sepitah lalu gitu. Tak mendalami macam email-email orang dulu tak. Sebab tu kita jadi hibuh. Kita jadi riuh dengan satu penyakit yang Tuhan buat turun ni. Yang Tuhan kena kita hari ni. Sebenarnya penyakit ni Tuhan dah royak siap-siap dah. Dalam hadis dia kita tahu belakang dah. Penyakit ni memang lah. Walaupun 100 tahun ke 200 tahun ke, dia akan ada benda ni. Kerana kita ke arah benasa, kita ke arah akhir dah kita di hari ni. Tak usah siapa dia duk rasa kata kita ni rasa kata suka seni ke, tak. Kita kena cedar dah hari ni, kita duduk di penghujung dunia ni, makin sehari makin susah. Tak usah dah angin-angin lah nak ayat kata. Tu nak ayat. Semua bala. Betul penyakit ni pun nak ayat tu, penyakit biasa pun susah dah. Penyakit bukan COVID ni nak ayat tu. Penyakit biasa-biasa lah penyakit pun. Dulu besok ada tak? Penyakit maring, penyakit darah tinggi, jantung, tak ada semua macam ni tak zaman dulu. Kerana apa? Makan ni zaman dulu dia tak berkesan mana. Kerana makan ni kapu-kapu, makan ni tidak ada kemi-kemi. Tidak ada bahaya zaman dulu nak ajak kata. Lepas tu orang kerja sungguh. Kerja tu bik peluh sungguh. Makan hak kapu-kapung lah. Makan daripada tanaman sendiri. Terung tak ada gapo, kacang tak ada sembuh gapo, timun tak ada gapo-gapo. Ambil buah kelapa, ambil buahnya gahaik di pokok di pohon saat ni tu, koyak sudah kak belah pohon kak kuku keruk. Cebok air telaga. Naik ngah pohon niding, naik ngah tanah di bera beledi. Nak ayat kata, kami dulu guna benda tu ya. Boleh ikan ruai, boleh ikan puyu, boleh gapo? Tak ada kasah. Buat makan tu ya. Lepas tu kerja sungguh. Kerja tu bik peluh sungguh. Sebab tu tak ada. Tak ada pelik-pelik. Tak ada pelik-pelik. Tu di antara nak ayat bezanya di antara penyakit. Bukan COVID saja. Tu nak ayat hari ni. Tak kena takut benda tu. Maka dulu macam tu keadaan suasana nak ayat tu. Suasana macam tu. Makan buah kayu tak ada benda buah kriya yang makan. Yak berita bakak kocok buah kriya, makan buah jambu putih banyak. Luyuk naik putih banyak. Bakal naik dapur untuk patah dah nak ajak tu.
Makan wah motel, makan apa. Semua tu panggil makan hak tabi'i. Hak semula jadi yang Tuhan buat. Tak ada campuran apa. Bila dunia bertambah maju, dia mari mulalah. Manusia badu nak kaya. Bila nak kaya saat ni, dia badu nak wisdak. Dia buh behel-behel benda tu manusia makan. Makan sungguh, makan sungguh. Oh, pada tengok makan lucing ya. Sepuluh lembu akan jemput kering dah. Oh, nyakunyak sungguh. Oh, buih mulut-mulut nak ajak tu. Kriyak. Mama sungguh. Apa mula jadilah darah putih tak cukup. Darah merah makan darah putih makan darah merah, tak ada pucak dah. Dulu tak apa lagi, bawa belaki ning nak boleh anak ni siap dah lah. Pucak mari dalam penyakit. Ni nak ajak tu. Macam-macam. Kita duk hipung kan benda bayar-bayar dalam tubuh kita. Tu dia antara hari ni. Kerana manusia nak berlomba badu nak kaya. Bila nak kaya tak ada kira buku gapo-gapo. Nak sedap. Nak mudah laku. Susu saja dalam apa peti sejuk tu di kedai-kedai tu berapa jenis susu saja. Susu hok masak, susu hok tawar, susu hok pasal tu pasal ni Allah hok manis dah berlaku. Ni nak ayat kata susu jenis susu. Berapa jiha pula? Berapa junamo nak ayat kata. Dalam tu susu. Tu susu saja. Ni nak ayat kata manusia hidup di akhir zaman ni, ya gitulah keadaan perubahan kemajuan nak ayat lagu tu lah. Orang tewah berlaku nak ayat kata. Sebab tu dah hari ni kita tengoknya, lepas tu kerja buat di masa musim maju ni, tak ada guna rain dah. Duduk dalam ikon. Duduk dalam duduk dalam kipas angin. Tuai putih, cuci, tak ada kena apa nama. Tapi 40 bunyi. Tak ada dah. Semua hidung dah hari ni nak ayat kata. Orang dululah tanya, Pocik berapa Pocik ni? Selipar tak pakai. Pocik nak masuk ada 3 tahun lagi nak masuk 80. Allahu Akbar. Gigi banyak lagi nak masuk 80 dah. Hak ni baru 40 lebih-lebih baru. Ni nak ayat beza di antara nak ayat tu. Kita hari ni mudah-mudah ibarat kata hayat daging. Hayat daging nak ayat hari ni. Tu nak ayat tu penyakit. Penyakit di antara bezanya penyakit hak biasa. Kau tengok dah hari ni. Dulu sebut kata orang jadi barah. Tak ada kisah mana. Tak takut ni. Jadi apa barah? Barah mana tu? Ni baru jadi perut ni muka dalam ni. Orang kata muka dalam ni pecik mana jadi keren apa ni. Gi banyak. Orang dulu dia baca ayat Quran siup itu ya. Siup ya. Duduk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siup sapu. Ambil kapur pakai. Patah jangan makan deh, hak tu jangan makan ni deh, jaga kau dulu. Sampai sebulan dia siap belaka, makanlah apa nama nak makan pun. Okey dulu. Tak ada apa, tak ada wasa terkejut. Oh lah ni dah bunyi maring beli wasabah lah dah. Pakai mengatiklah. Gi mula-mula hospital, klik bagi rakyat sisam. Gi yang kedua pula mata sinar sepuak renak kena semoleh dah. Nampak ni rakyat sutai dah. Dia mudah budak jaga, kepala cukur dah. Rambut luruh habis dah. Kerana jing dengan kemi. Mata dia kelik lak. Dia nak tinggal lagi mata dah. Tinggal kita budak. Mandi lep pagi. Allah, apa budak bodoh. Ni hari ni nak yak. Kena penyakit tu di hari ni nak yak. Sapak orang nak yak tu. Tu. Kena tu. Allah tak ada dah. Pasal apa tu? Pasal kita tinggal habis ayat-ayat Quran yang tu hawi keberkatan zaman dulu. Bila timbul hospital tak ada dah. Habis. Tu nak ayat. Hak nampak sekali tu tengok hari ni. Tidak ada amalan. Dulu berkat je. Orang dulu masa sahabat, masa Nabi, masa apa dulu dengan ayat Quran je. Dengan ayat-ayat yang nak ayat tu. Dengan semun prai je. Dah timbul hospital tinggal habis licin. Dagi hospital lah kira. Dia belah tu. Tak ada muka lain. Sencu belah. Sencu belah. Ni nak ayat tu kita hari ni. Dulu tak ada kari. Tu maring nak ayat kata. Dulu wah pingat jarang nak jadi. Dulu lelah jarang nak jadi tak ada. Hari ni Allah banyak sekali. Tu masalah penyakit. Ada pun penyakit COVID, penyakit taun yang kita duk kecek dah hari ni. Ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Kita jangan duk riuh sangat benda ni. Jangan duk riuh ke siapa apa. Siapa balah sama kita. Apa kita tak betul dengan iman Islam ni. Gini, ada setengah orang ni jadi takut ke benda tu telajak supaya tinggal tu tinggal tu ada setengah orang ni noyak tu.
Allah, aku dok kata dah mu pasal pengong tak reti dah. Royak dah ni. Allah letak kat tiga Tuhan sikit. Dah kita jaga dah. Kita pakai meh dah. Kita duk jaga dah. Nak kena lagi tu tak ada arah. Wallahu a'lam dah lah. Serah Tuhan dah ya Allah, redha lah. Redha kepada Taala. Memang kita nak mati Tuhan tulis di Lauh Mahfuz siap dah. Kata kita nak mati dengan penyakit ni ayat tu. Tak mati penyakit ni je kena mati. Jangan duk riuh sangat. Letak kat Tuhan. Iman kita kena letak. Jangan sangat-sangat. Kita jangan duk tiru orang yang bukan Islam. Hari ni kita duk iman kita duk tiru orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia kasih kepada hidup. Dia takut ke mati, dia tak usah mati. Habis dia lari sungguh. Habis dia usaha sungguh. Kita pun usaha juga. Kena cari usaha. Tapi nak kena lagi tu wallahu a'lam dah. Serah Tuhan lah ya Allah. Tu doa kita doa dah. Duk jauh dah. Sekat dah kita ni. Pakai meh dah. Misal tu. Nak kena lagi. Alhamdulillah tak ada ya Allah. Aku ni hamba-Mu ya Allah. Kamu nak ambil lah ya Allah. Kita betul kita dengan Allah Ta'ala. Tu je kita iman kita. Kena kelik redha Allah Ta'ala. Kena tak situ hak Tuhan berlaku. Tuhan dah apa ni dah tentu kita dah. Tu kita iman kita baru betul di hari ni. Bila kita duduk situ, bila kita usaha siada upaya dah, kena lagi tak ada arah dah. Jangan duk kecek ni Allah takutlah. Lepas tu duk ambil akal hak kena tu. Dia buat kecek siapa riuh habis. Jadi satu perkara yang menakuti siapa tinggal Allah Subhanahu Taala. Seolah-olah hidup tak ada Tuhan. Takut ke benda tu. Tu. Takut ke benda tu siapa seolah kata tinggal Tuhan. Tak boleh. Kerana apa? Kerana kematian yang kita tengok di hari ni. Ibu-ibu, ayah-ayah nak rakyat kata keadaan kita hidup di hari ni. Kematian. Kalau nak cek buku mati tiap-tiap hari ni Allah. Bukan COVID ni berapa kalau kita kira. Dalam negeri Sial semua ni. Satu-satu week nanti ni berapa orang mati. Satu-satu week nanti ni berapa orang mati nak ayat tu. Kalau tak COVID sekalipun. Tapi COVID ni kita ambil akal COVID ni. Mari bubuh di tempat dalam berita. Buka peng tak royak lah. Hari ni 4,000 lebih. Hak mati kemarin 800. Padahal tak hari COVID hari ni pun terabuh dalam berita. Terabuh dalam berita nak ayat tu. Banyak sebab tu. Dalil mana hak bawa tu ni? Ibu-ibu ayah-ayah nak ayat. Bila lah datang pimai Sial ni. Nak menyambut bulan Mukarram. KJL pun buatlah taklah menyekat masing-masing di cabai mana di jalan mana jalan besar mana taklah di cabai mana. Gapo? Kongcet langcet. 7 hari belum sampai pimai. 7 hari lepas pimai berapa hak mati saja? 2 minggu. 2 minggu tu mati banyak mana? Hak belaga kereta banyak mana? Hak belaga motor banyak mana? Hak mabuk arak banyak mana? Hak mati, hak sakit banyak mana? Allahu Akbar. 2 minggu ni 400 lebih dah. Pas COVID ada tak 2 minggu 400? Akal COVID ni 2 minggu ada dah 400. Kita kena nilai situ nak ayat tu. Ni buku mati. Buku mati nak ayat tu. Barulah kita bahasa lega. Kerana kita kena ambil hak Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala. Qada dan qada Allah Ta'ala kita nak ayat tu. Tapi kita kena jaga. Kerana Nabi dah ayat hadis dah, idza sami'tum bit ta'un bi ardin. Bila mu dengar dah penyakit ta'un ni ada satu tempat. Nabi kata deh. Nabi kata, fala tadkhuluha. Mu jangan nak masuk situ. Kalau mu dengar dah mu jangan nak masuk situ. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau ia berlaku tu di satu tempat tu, wa antum fiha, mung duk letu dah. Ia berlaku di rumah kita dalam kampung kita dah. Nabi kata mu jangan duk tubik gi. Hak ni duk lockdown no ya atau katuk kampung, katuk cangwak, katuk gapo ni. Ni cara. Jadi hari ni cara hak duk guna dalam dunia hari ni hak Rasulullah dah. Hak Nabi kita dah. Hak Nabi kita dah. Cara tu. Nak ayat tu. Cara tu nak ayat. Mana tak sebigi mari. Maksudnya tak sebigi mari. Nak apa? Supaya nak melenyapkan penyakit tu dulu. Penyakit tu mati dulu. Virus dia tu mati dulu. Baru kita boleh ada hubungi. Ni hak Islam. Ni ajaran Islam nak ayat.
ibu-ibu, ayah-ayah ni lah keadaan kita. Dan COVID ni juga satu perkara yang Tuhan nak bagi kita pakat sedar berlaku. Nak bagi sedar berlaku. Tuhan nak bagi kita pakat sedar berlaku. Ning lah umur hidup kita ni kita baru kenal, baru tahu dan baru rasa. Yang mana Nabi rasa, yang mana para sahabat dulu rasa no ayat tu. Berapa ribu orang masuk sahabat dulu. Mati no ayat penyakit ni. Sebab tu kita kena awasi, kena jaga-jaga benda ni. Tapi walaupun kita jaga, kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita semata-mata takut supaya orang asing takut tu tak. Kita kena reda dengan kematian kita. Kita kena reda dengan kematian kita. Nak kena lagi wallahu alam ya Allah. Aku terima dah ya Allah. Mana aku tak mati hari lain, hari ni aku kena mati. Kalau tak mati hari ni, esok kena mati. Hari lain kena mati. Memang kita kena terima kematian kita. Sebab itulah kita jangan rasa biasa je kita. Biasa je. Nak pergi motong tak ada kharit. Nak naik duit tak ada kharit. Tak ada apa. Kerja biasa. Tapi kita kena jaga. Pakailah apa yang kita kena jaga di hari ni sebagaimana kerajaan suruh kita pakai bekuk hidung, bekuk mulut ni. Itu satu perkara yang nak mengelakkan kita daripada penyakit tu juga. Itulah lebih kurang ibu-ibu ayah. Jangan rasa kecewa dengan penyakit ni, biasa ya. Tu. Itulah lebih kurang ayah main kita. Ya. Baik, alhamdulillah. Itulah pengajaran kita boleh yang baik daripada bapa basuh kita. Mana-mana yang duduk dalam keadaan kita tersusah lah. Dalam hidup, kerja payah, ataupun setengah-setengah dalam keluarga kita, kena dah nyakit, duduk hospital, katakanlah rumpai abang sanam. Hak ni pula, kata tak duduk 2 minggu dah, kena kat tu lah. Gitulah cara kita redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentu tetap atas kita. Jok mana-mana lagi dah, bukan sehari dua ni, jok mana-mana azali lagi. Allah menentu atas kita akan berlaku sekian atas kita. Waktu mana kita ingat kata redha dengan qada Allah, apa yang Allah Ta'ala tetap tentu atas kita, senang hati. Taknya serabut mana, baris siap dah. Lari setara mana pun siap dah. Tak sah kata kita duduk negeri siap, kita duduk di mana pun, di atas dunia ataupun naik di bulan pun. Tetap kena situ. Supaya hati kita jadi serabut, tak ada gana gamuk, macam-macam fikiran, wasa sampai otak cara memikir habis sutuk, wasa ledar sikit. Wasa buka sikit dada, tak jadi rusah, tak jadi pusing sangat. Alhamdulillah banyak sangat boleh pengajaran daripada bapa kita. Terima kasih bapa yang mana sudi mari dalam page ambo bapa deh. Terima kasih banyak-banyak supaya boleh kita berkongsi saudara-saudara kita, saudari kita, penonton-penonton yang mari daripada serata tempat ni, dari Thailand kita buat, ada Malaysia banyak orang banyak ni, daripada Terengganu, Kuala Lumpur, Johor buat ada. Alhamdulillah, rata-rata tempat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak abah. Lepas tu ada nak tutup sikit ke pakai sekat ni lah abah. Rasa cukup dah ke? Dah lah, kalau ada lagi insya-Allah kita tambah sikit lagi. Ya. Boleh. Kata tambah sikit lagi nasihat kepada pemuda-pemuda apa deh. Nasihat sikit khusus khusus. Dengan sebab kadang-kadang ada orang mau kata gini wah. Dengan sebab pemuda tak tinggal mak siap lagi ni lah. Mak siap duk berata tempat ni lah. Bala ya payah nak akak dekat 2 tahun dah tempat kita ni. Kalau kira agak ujian Allah. Lalu tu nak beri baba nasihat sikit lah pada pemuda-mudi ataupun mana-mana yang tak boleh nak tinggal lagi benda-benda tak baik. Dipersilakan baba. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi khususnya kepada pemuda-pemudi kita yang munasabah kini kita beradanya di tahun baru Islam, di tahun baru Islam ma'al hijrah kita hari ini. Jadi nak beri pesan ni lah, bukan muda-mudi saja dak, kepada siapa saja yang hidup dalam kelalaian. Ya hari ini perlu sekali kita kembalilah, usahalah sedaya upaya kita kembali ke pakai jalan. Klik ke humi semula. Kerana kita ni orang comel asalnya. Mula beranak putih sembuh nak ayat tu. Duk minum pek, duk isap pek. Duk tas dukung mek, tak ada gapo, comel nak ayat tu. Bawa kita besar ni, kita mari duk berlomok dengan benda-benda tu. Kita akan gelap mata, kita akan duduk dengan setan iblis. Banyak penipu-penipu dan juga tipu daya ahli-ahli neraka ni banyak sekali. Sebab tu hari ni perlulah kita
kembali ke pakai jalan nak ayat kata. Kerana apa boleh kata gitu? Kerana kita tengok di hari ni suasana muda-mudi kita. Hak kita tahu dah. Hak tak tahu lagi nak ayat kata. Tapi suasana keadaan hari ni kita tengoknya maksiat panggil maksiat moden. Maksiat secara baru di hari ni. Orang tak tahu kata orang buat maksiat di hari ni. Khususnya panggil pergaulan bebas. Tahu pun muda-mudi langgar batas. Tu nak ayat banyak sekali tengok. Dulu kita tengok nak puak-puak kita pakat dengar berlaku. Pakat tahu berlaku. Hari ni kita tengoknya rupa orang buat maksiat ni tak serupa macam dulu. Dulu kita tengok muda-mudi bergendang dua orang tu hadap ke pacu, hadap ke air terjun. Hadap ke patah. Nampak dengan mata rom jatuh genotino. Rom di ke patah, rom di air terjun pacu no ya dulu, masa dulu. Nah, kita tengok pasal serabut, Allah serabut, serabut. Lah ni tak ada rupa tu tak ada hari ni. Hari ni senyap-senyap. Maksiat senyap-senyap, orang tak nampak. Hari ni. Orang tak nampak. Hak kecung tak nak kecek dah, dia duduk dalam hutan, tak nampak. Hak tu. Nah, duduk dalam hutan tak nampak. Hak tak duduk dalam hutan hari ni. Bukan bertambah maksiat di hari ni. Kenapa? Kerana dunia bertambah maju. Di kawasan mana ada kemajuan, lebih kemajuan, situlah maksiat melanda. Banyak sekali. Banjir, lipoh, boh dengan maksiat. Ni nak ayat di hari ni nak ayat. Sebab tu padai tu hewak turun sosok ni padai. Tu ada ayat siap dah. Hadis Nabi pun ada ayat dah. Bila maksiat banyak bala tunggu bala lah. Di mana saja nak ayat tu. Hanya siap tak siap. Seperti tengok Amerika. Dalam Amerika. Orang tak buat tubik berita Amerika. Bucu tu bakar, bucu nu salji, bucu nu ribut. Bucu nu makan di api, bucu nu gepa bom macam-macam. Dalam negeri dia saja 2, 3, 4 jenis. Masa tu lah. Tu nak ayat kata. Bala Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana bebas kelajak. Maksiat ni lahir-lahir nak ayat tu. Manusia macam binatang. Tak kena adik-beradik, tak kena ibu bapa, tak kena waris-waras, tak ada kira. Ganyang berlaku nak ayat kata. Ni terlalu bebas. Di makian rumah kita apa hari ni nak ayat kata. Banyak benda ni. Benda yang tak pernah berlaku di masa dulu. Bila dunia maju di hari ni, ada berlaku banyak nak ayat kata. Apa di antara di hari ni? Bila timbul handset di hari ni. Bila timbulnya internet, wifi nak ayat kata. Hari ni mudah sekali orang berubah. Mudah sekali orang berhubung. Mudah sekali orang ikut orang. Di hari ni nak ayat kata. Tak tahu, kita tak tahu. Nampak dia naik motor sore dia je. Nampak naik kereta sore dia je. Tapi sekerak jalan je. Dulu di kalangan muda-mudi dia buat maksiat banyak. Hari ni bukan sekadar muda-mudi. Hak tu tetap terus berjalan. Terus berjalan muda-mudi di hari ni. Tak heran apa dia. Ada setiap masa, setiap zaman. Tapi ditambah pula di hari ni, orang yang ada hijau. Orang yang ada duit pitih pula di hari ni. Ni nak ayat. Tengok perjalanan ni tak nampak. Nampak naik motor ni. Tak ada gendong dengan jatuh. Tak dia. Tapi tak serak jalan. Dia jatuh duduk nanti tengah jalan dah. Jatuh duduk nanti tengah jalan dah. Nanti nak muak. Pergi sampai tempat tu. Koci motor dia selalu naik dah kereta. Perak tak pergi ke mana. Ni keadaan di hari ni. Maksiat yang banyak sekali hari ni. Nampak kena? Semalam dia kecek penuh dah. Dekat dan cerah dah tidur. Dia berhubung. Dia berhubung siap-siap dah. Dia boleh tengok muka siap-siap dah. Kalau jatuh hidung macung kau, hidung kepek kau, tina tu. Gigi bubuh kau, hidung kepek kau. Dia boleh tengok habis dah. Semalam. Semalam habis terik dah. Hanya tak tepuh kulit je. Bermolek pagi juga selalu. Pergi di mana tu? Pergi di resort. Allah. Tak main dah hotel lah ni. Payah. Payah hotel. Pergi resort. Pas resort pula orang buat mana? Kok dalam-dalam hutan. Kok celah-celah. Pelita kelabu-kelabu. Tu. Pergi singgah situ pula. Tu resort nak ayat tu. Allahu Akbar. Banyak. Tu nak ayat tu.
Hani nak ayat. Ni perubahan maksiat nak ayat tu. Perubahan maksiat. Menekaknya maksiat nak ayat tu di hari ni bila dunia maju. Dulu tak ada tempat kita. Kerana kemajuan tak ada. Bila kemajuan banyak, kau banyak. Lebih-lebih lagi kita tengok mana. Yang pertama Kedah, yang keduanya apa? University. Ni nak ayat tu. Bila ada pengajian tinggi, di situlah akan lahir benda tu. Banyak sekali. Ni hak nyata sekali di tempat kita nak ayat tu. Tempat kita nak ayat. Resort nak ayat penuh nak ayat tu. Ni keadaan muda-mudi di hari ni. Pas lebih-lebih lagi, orang Tino di akhir zaman ni ramai. Lepas tu banyak hak tak berlaki. Banyak hak tak kahwin di hari ni. Nak kahwin kena jatuh tak ada. Bukan jatuh tak ada, jatuh tak sempurna. Nak waktu lelaki tak boleh, duk menyengut. Di situlah dia duk setambung. Dia setambung ni dia tengok lah. Panggil, kalau kita mudah-mudah kok macam pergi ke laut lah. Tarik, buka. Pergi sungai, tak capak jala. Ikut dia dah tu. Kerana manusia ni mempunyai nafsu. Mempunyai dia ada makan, ada minum, ada nafsu. Di sini lah. Tu. Bila keadaan lagu tu, situlah akan timbulnya. Timbul. Bila orang ni jeluh sekali, dia akan jeluh yang kedua, yang ketiga, yang 100, yang ke 1000. Ni nak ayat tadi hari ni. Ni nak ayat tadi. Hari ni nak ayat. Tapi nampak tak nampak. Nampak seni-seni ya. Tengok di Kedah, tengok orang tak ada. Tak ada. Tapi dok senyap-senyap ada. Ada. Tapi duduk dalam handset dia. Berapa orang Tino dia berapa orang? Apa orang? Budak dia berapa orang? Nak ayat. Ada perhubungan nak ayat tu. Tak jadi apa? Tak jadi beri pun dak. Hari tu dengan tu, hari ni kadang ada sore tu ada 3, ada 4. Untuk bawa berzina nak ayat kata di hari ni. Ni bawa berzina nak ayat tu. Seakan-akan Mak Saleh lah. Hanya Mak Saleh ni dia pakai seluar dalam je. Dia pakai spender, dia nampak. Orang kita ni tak. Pakai cukup siap. Tapi dibawa orang. Siapa tempat dia bawa. Pergi nak pergi mana nak ayat tu. Allahu Akbar. Pas hari ni pulaknya resort ni boleh sewa je. Bukan sewa hari, sewa je. Allahu Akbar. Cukup. Hari ni nak ayat ni. Keadaan dia hari ni. Sewa je. Tu nak sewa je. 200 kok, 250 kok, 2 je. Pas 2 je cukup kenyek. Dawa dah tu. 2 je tu. 2 je buat apa lagi dah. Dawa dah lah. Ni nak ayat kata di hari ni banyak sekali. Sini lah bini orang turut tok laki orang. Tok laki orang turut bini orang. Tu nak ayat tu. Hari ni orang turut guru tu, turut guru ni, turut acan tu, turut acan ni. Nak ayat banyak nak ayat tu. Kan nak cerita banyak sekali, panggil senyap-senyap sulit-sulit. Buat maksiat di hari ni ayat. Maksiat tak nyata hari ni. Sampai di hari ni dalam handset sendiri pun ada dah. Anak Melayu kita hari ni sanggup terlanyar biar orang tengok jual tubuh dalam handset. Untuk nak berhubung dengan dia. Hari ni nak ayat. Hari ni nak ayat. Hari ni keadaan dia hari ni nak ayat. Sebab tu lah muda-mudi hari ni kalau kita tak insaf lagi nak ayat tak ada dah. Tak insaf lagi tak ada dah. Sebab tu lah adik-adik nak ayat kata baiklah hak ketung ko, hak tak ketung ko, hak main benda tak molek hari ni kita kembali ke pakai jalan lah. Kita masih ada okat lagi. Masih ada peluang lagi sebenarnya. Ni amo mengajak adik-adik semua. Bukan nak kata huduh tak. Nak mengajak adik-adik kita. Marilah kita jadi orang yang baik. Orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penuhkan semaya solat kita, ibadat kita comel lah kita. Tak ada hari dah. Kerana di hari ni nak ayat penyakit besar duk tunggu kita. Ajar kita tiap-tiap hari. Malikil maut 70 kali sehari semalam mari duk tengok kita. Kalau kita duk main benda ni, bila akhir hayat kita, bila akhir umur kita, gi wassalamu dengan tak molek ke Allah, derita sekali lah. Derita. Hari ni orang royak kita berasa nak marah. Hari ni orang tegur kita berasa nak marah, berasa nak murih, berasa nak ngepek, berasa nak menyupah. Tapi ketika mu duduk di alam barzakh, mu akan terima kasih banyak kepada orang yang tegur baik padamu.
Ni nak ayat ibu-ibu, ayah-ayah semua ni. Anak cucu kita kena tengok benar hari ni. Tengok ketika dia duduk dalam bunga lagi. Jangan dia jadi perdu, jadi pohon besar. Baru kita nak tarik dia, tak pergi dah. Sebab tu hari ni didikan kita penting sekali. Sebab tu Amor Royak kata, hari ni kena kerja sama. Tak boleh duduk saja-saja dah. Tak boleh duduk peluk diri dah hari ni Royak kata. Kalau tuk lah kampung, kena jaga sejaga-jaga muda-mudi dia hari ni. Kena daftar ke dalam kampung dia. Minta demo ni, kena mesorak besar, awak bubur kacang. Panggil bagi. Tu email kena royak pada muda-mudi semua ada ngaji sekolah mana main maya di masjid penuh lah. Demo pandai apa mengajar Quran. Ni tu email semaya. Hak ni best, hak ni ngajar Quran. Penuh dah kampung kita lagu tu. Penuh kemajuan. Sebab tu lah siapa-siapa saja jadi tok-tok di hari ni, khususnya orang yang ada kemampuan. Baik ada di segi duit, baik di segi kata-kata dia tu jadi masingnya, kita gunalah untuk nak kumpulkan muda-mudi kita kembali ke pakai jalan. Itulah nasihat akhir di hari ni, munasabah yang kita menyambut panggil Muharram ataupun tahun baru Ma'al Hijrah. Yang kita ambilnya tikah laku Rasulullah, perjuangan Rasulullah membawa ummah ke kejayaan akhirnya. Tak ada dah. Sampai dia akhir mati. 13 hari dia nak mati. 13 hari dia sakit. Hari akhir sekali dia pesan. Belum nafas kali terakhir. Dia pesan. Dia pesan. Dia kata, jangan tinggal semaya walau bagaimana keadaan sekalipun. Ni nak ayat belum dia hamus nafas kali terakhir. Dan buat baiklah kepada orang yang di bawah pemerintahan kamu. Tu sahabat-sahabat Nabi duk dengar. Ketika tu sahabat Nabi duk dengar, Nabi kata, dengar aku nak pesan. Satu, jangan tinggal semaya. Tengok semaya so nak ayat tak ada dah bukti besar sekali. Sebab tu adik-adik kita semaya, jangan tinggal, jangan. Lobby sekadar pakai tak apa. Lobby sekadar pakai tak apa. Berjalan menarang ni berderak tu tak apa lagi. Jangan tinggal semaya. Jangan buat benda tak comel. Jangan duk berzina dengan tino. Jangan duk makan benda mabuk-mabuk. Kerana itu membawa pada kita ni sengsara lagi ke datang. Mana tu bila kita berada di alam barzah lagi ke datang. Tu adik-adik semua ingat molek. Adik sekolah tak kira lah. Ni babo nak cerita pada malam ni tu lah. Nak pergi ni nak tak ada dah kita. Kerana kita nak berjumpai dengan mati. Kita mati. Bila mati ni lah perjalanan kita jauh lagi daripada kita mari. Banyak kanton lagi nak ayat tu. Pas kita nak buat lagu mana, nak buat diri kita. Rebah bangun, tekad ke. Mati tak ada dah. Tapi seksa, sengsara, azab nak ayat tu tak ada dah. Kalau boleh dengar orang dalam kubur, tak ada orang lain dah. Yang minta nak klik nak buat amal. Na'mal salihah. Inna muqinun. Aku yakin dah ya Allah. Dia nak buat amal soleh, Dia tak usah buat jahat. Dia tak usah minum ketung. Dia tak usah berzina. Dia tak usah buat benda karut. Tu orang dalam kubur duk merayuha kepada Allah Ta'ala. Sentiasa merayuha kepada Allah Ta'ala. Minta nak klik. Farji'na na'mal salihah. Farji'na na'mal salihah. Tu nak ayat tadi antara. Kalau kita nak baca ayat. Tak ada. Ayat lain pun ayat gitulah. Tu. Nak klik kapung. Pas nak klik apa lagi. Gena selama kening mutak hera. Selama kening gena mutak cedek. Seperti Ambo royak ni, babo royak ni. Supaya kita tak sapa pada hari itu. Hari ni kita kena sedar dah. Jangan sapa hari itu. Hari itu tak ada arti dah. Minta klik pun tak ada arti dah. Ni ayah-ayah, anak-anak kita macam itulah. Nah, kita kena kembali ke pakai jalan. Ambo beri makian. Nah, semua nafsu ni yang benda sedap berlaku. Neraka ni sedap berlaku. Nabi dia royak dah. Syurga dikelilingi oleh benda-benda yang tak kena dengan nafsu. Tu syurga. Neraka ni Nabi kata apa? Dikeliling oleh perkara-perkara yang disetujui oleh hawa nafsu. Sedap-sedap berlaku. Berzina, makan reba, tipu orang. Ni nak ayat kata, panggil neraka. Sebab tu di hari ni kita kena jaga sekali. Itulah lebih kurang ayat mengwe pada malam ni. InsyaAllah ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih Abah. Terima kasih banyak-banyak nasihat daripada Baba ni yang berharga sangat. Muda-mudi, sedara-sedari, penonton-penonton, ayah-ayah, ibu-ibu yang bersama dengan kita malam ni, bolehlah kita kutip ambil mutiara-mutiara ilmu, maklumat-maklumat, nasihat-nasihat daripada Baba kita supaya kita amal hidup dalam hidup kita. Guna dalam hidup. InsyaAllah Allah rahmat, Tuhan kasih saya kepada kita. Semoga kita boleh berubah. Utama kali ubah diri kita, keluarga kita. Bila baik dah diri, baik dah keluarga kita, pakat tegur masyarakat.
insya-Allah masyarakat kita jadi baik, kampung kita jadi comel dan negara kita pada umumnya jadi baik. Bila baik comel, Allah akadlah bala tempat kita. Tuhan tak uji dah kita. Insya-Allah. Terima kasih banyak bapa-bapa yang mana bagi malam ni beri nasihat bersama dengan ruangan Ayah Mai FC. Baik, Ayah Mai FC. InsyaAllah kalau ada masa yang lagi akan datang kemudahan, bapa boleh mari pula beri nasihat bersama dengan kita. InsyaAllah apa dah? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi malam ni kita tak dapat dah masa yang dipanjang ni. Kalau kira masa dekat sejam setengah dah ni, kita bercara ni banyak dalam masa yang letih dah apa dah. Jadi perlu pada atau akhir ni minta bapa ni berdoa lah katuk majlis dah apa dah. Dipersilakan bapa doa tutup majlis dah. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من الشاكرين والمخلصين والمصلحين لك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا الله اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا وغيره من الأمراض ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.